Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada 11 orang ahli yang berhormat telah membahas dalam bio ini, termasuk juga seorang celah dari Batang Sadong. Yang kami bahagia ada yang berhormat Arau, yang berhormat Sungai Petani, yang berhormat Kinabatangan, yang berhormat Kelantan, yang berhormat Labuan, yang berhormat Kuala Selangor, yang berhormat Kuala Kedah, yang berhormat Pokok Sana, yang berhormat Kota Raja, dan satu lagi yang berhormat Indra Mahkota dan akhirnya dia sudah balik pulau, yang berhormat balik pulau. Saya ucapkan banyak terima kasih kerana semasa saya membentangkan bio ini telah banyak soalan yang ditanya. 11 orang ini telah terjawab sebenarnya, tapi ada juga tidak apa, ini memang peluang untuk semua IB ucap. Dan lagi pun ada kebanyakan ucapan pembahasan mereka ada juga telah keluar dari apa yang kita bincang hari ini kan. Itu yang cara kita nak akta untuk pembayaran dan adjudikasi. Saya cuma akan menjawab dari prinsipnya. Nampaknya 11 atau 12 orang telah yang berhormat dalam masa yang singkat ini telah pun bersetuju bio ini memang tepat masanya untuk dibentang dan diluluskan. Dan kita bagi tahu tadi ada tanya sebagaimana bagaimana kita datang ke sini untuk membincangkan bio, kerana kita telah tahu kita ada buat kajian dalam tahun 2006 dengan Universiti Malaya, dengan pihak CIDB. Kita berbincang banyak masalah industri pembinaan, dan dari ini kita dapat dalam projek 333 projek 50% lebih adalah akibat dari pembayaran tidak dibagi kepada pihak subkontraktor. Dan selepas itu kita pun bincang dengan pihak, saya sudah membentang ini dengan pihak stakeholder dan pihak industri supaya kita mengadakan satu cara di mana kita dapat bayar menguruskan industri pembinaan supaya dia dapat diselesaikan dengan cepat dan menyematkan masa dan juga menyematkan aliran tunai. Kerana kita tahu industri pembinaan di negara kita telah pun menyumbang banyak kepada KDNK. Dan tadi ada yang akhir, dan tadi Indra Mahkota dah tanya berapa jumlah wang yang dalam industri pembinaan. Saya ada satu rough figure saja, tertakluk kepada confirmation adalah 90 bilion ringgit Malaysia. Dan bio ini rangka kerana kita tahu masalah yang telah pun timbul dalam industri pembinaan, di mana kita perlu juga melihat banyak kontrak main kontraktor tidak bayar kepada subkontraktor, lagipun di antara main dengan sub dan subkontraktor tidak dibayar. Kerana saya ingin di sini kita akan selepas bio ini diluluskan, kita akan mengadakan satu roadshow supaya kita ada 60,000 lebih kontraktor di Malaysia, supaya mereka faham mereka perlu masuk perjanjian dengan subkontraktor, subkontraktor dengan subkontraktor, atau subkontraktor dengan main kontraktor. Dia perlu adakan perjanjian supaya ada juga protection
Menteri, terima kasih sikit penjelasan kerana mempunyai perancangan untuk membuat roadshow. Menteri, selain daripada roadshow, saya berpandangan dan mohon penjelasan Menteri sekiranya ada asas bahawa sebenarnya hubungan di antara main kontraktor dan subkontraktor itu dapat diselamatkan kalau mana-mana pihak tidak melakukan tanggungjawab sekiranya amalan yang seperti biasa macam performance bonds. Ada setengah menggunakan insurans, ada setengah menggunakan bank, ada yang mengatakan menggunakan insurans lebih susah, lebat loss adjuster dan sebagainya, kalau bank lebih bersifat automatik. Kerana saya rasa itu bukan isu perundangan sebenarnya, lebih kepada isu dengan izin the business model ataupun structure contract. Jadi Menteri, saya nak tanya Menteri, adakah masalah sekarang ini yang tidak bayar ni banyaknya isu undang-undang sehingga diperlukan satu undang-undang, ataupun lebih daripada isu yang kita tidak ketatkan mesti ada performance bond. Performance bond itu contohnya kalau bank lebih cepat supaya kalau dalam kes subkontraktor tak perform kan, main kontraktor boleh dapat duit itu dan mungkin lantik subkontraktor yang lain. Itu soalan saya. Isunya lebih ada isu undang-undang ataupun isu tidak mengketatkan tuntutan seperti bond itu. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kita mengadakan roadshow yang untuk menjedarkan semua kontraktor, khususnya kontraktor yang kecil-kecil, supaya mereka masuk dengan kontrak dengan besar punya subkontraktor dan atau main kontraktor. Ini ada sebelah, bukan bond saja, performance bonds, ini ada juga kontrak di antara dua-dua pihak, supaya kalau ada yang kita perlukan adjudication ini memang perlukan ada satu asas untuk kita menjalankan tugas. Buat masa sampai sekarang, kebanyakan subkontraktor tidak masuk dengan agreement dengan pihak kontraktor di atas. Ini yang timbulkan masalah. Dan saya nak maklum kepada Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat, ya, Lekemang. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Mengenai dengan subkontraktor ni, kalau ikut dulu amalan kerajaan ialah apabila subkontraktor tu dilantik oleh kontraktor utama, perlu dimaklumkan kepada JKR untuk maklumkan saja ataupun mendapat kelulusan daripada JKR. Itu yang pertama. Yang keduanya, subkontraktor, nominated subkontraktor yang dilantik oleh JKR untuk membantu memperkemaskan projek. Dan juga ada satu lagi, ialah kontraktor yang membekal saja, membekal alat, jentera dan sebagainya. Ini tidak termasuk dalam jumlah 60,000 kontraktor ataupun subkontraktor yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Jadi bagaimanakah cadangan JKR atau kerajaan untuk mengatasi perkara ini? Itu yang pertama. Yang keduanya, sebahagiannya ya, ikut pemakaian ya, application, the scope of ialah kerja pembinaan yang dijalankan sepenuhnya atau sebahagiannya. Sebahagiannya ini mungkin ialah melibatkan subkontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja tertentu. Juga sebahagiannya juga terlibat apabila projek ini berhenti separuh jalan. Jadi kerja separuh jalan. Dan subkontraktor ini mungkin dah bekalkan barang-barang dan sebagainya, menunggu ikut program mereka untuk melaksanakan kerja. Dah melibatkan kos. Tetapi main kontraktor dah berhenti separuh jalan. Kepentingan subkontraktor ni apakah termasuk dalam akta ini? Bagaimana agaknya kontraktor-kontraktor yang mengadakan perjanjian dengan kerajaan Malaysia yang mahukan arbitration ini dilakukan di luar negara? Jadi di situ kepentingan kontraktor tempatan yang mengerjakan bersama dengan main kontraktor ini yang akan hilang kepercayaan kerana tidak ada peruntukan yang boleh membela mereka apabila perkara ini menjadi masalah. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua,
sebenarnya kita telah mikira semua ini dan pihak boleh melantik adjudicator adalah bukan sahaja subkontraktor, ada juga pihak pembekal bahan-bahan binaan, ada pihak perunding pun boleh dimasukkan. Dan untuk main kontraktor dengan kerjaan juga dia main kontraktor boleh juga melalui cara ini, melalui akta ini boleh mohon untuk pembayaran. Inilah untuk kebaikan semua, khususnya bagi pihak yang kontraktor kecil, supaya mereka dapat juga maju dalam perniagaan mereka. Saya nak bagi tahu ahli-ahli yang berhormat, di dalam berkenaan dengan kontraktor pembekal ni, sama juga boleh masuk. Ada yang tak masuk dalam 60,000 kontraktor-kontraktor. Yang 65,000 bukan dalam akta ini. Ini saya bagi punya angka. Mereka boleh masuk dalam akta ini. Saya bagi ahli yang berhormat. Sebenarnya di negara Commonwealth, kita yang negara yang kelima ada akta ini untuk perlindungan untuk industri pembinaan kita. Ada juga di United Kingdom, Australia, New Zealand, Singapura dan kita. Kita yang negara yang kelima. Dan untuk maklumat ahli yang berhormat, tadi ada juga sebut nak lanjutkan lebih masa dalam Seksyen 10. Sebenarnya proses adjudikasi ini akan ambil kurang dari 75 hari. Dan kita tahu di Australia, New Zealand dan Singapura kerana dia tidak ramai kontraktor, dia dapat buat ini dalam 40 hari. Kita boleh buat dalam 45 hari, tapi tidak boleh lebih 75 hari. United Kingdom memang 4 minggu, sebulan. Dan kerana tadi saya kata nak ada roadshow supaya semua subkontraktor faham yang ini untuk kepentingan mereka. Mestilah faham ini. Kalau ada apa-apa projek, masuklah kontrak agreement dengan main kontraktor atau subkontraktor lebih besar lagi supaya mereka dapat dilindungi dengan akta ini. Dan saya kata tadi KLRCA ini, KLRCA itu KL Regional Center for Arbitration, memang adalah salah satunya menjalankan arbitration di negara kita. Dan tapi kita lantikkan dulu lah. Saya belum habis lagi. Menteri, sebelum pasal subkontrak tadi. Okey, silakan. Sikit saja. Menteri, setakat pemantauan sendiri tanpa penyelidikan yang menyeluruh, kita melihat kebanyakan agreement akan wujud di antara maincon dan subcon. Itu biasa. Dan terutama projek-projek yang baru sehingga kan adanya standard agreement. Tetapi senario yang kita lihat daripada di bawah tidak menjadi satu amalan kepada subkontraktor ini, terutama sekali ialah kadang projek tak semua yang besar, untuk ada satu kontrak yang standard lah. Kadang bergantung kepada yang ada duit pakai peguam, tak ada duit. Jadi saya rasa adakah Menteri berhajat untuk memastikan bahawa perkara itu satu dengan izin, standard agreement itu sehingga menyeluruh di peringkat bawah, sebelum ianya kita berbincang nak diadjudikasikan. Kalau adjudikasi pun agreement dia pun tak berapa cantik, jadi hak-hak yang dibawa ke meja adjudikasi pun bukan hak-hak yang satu hak yang baik lah. Hak yang baik hanya timbul dalam satu contoh agreement yang baik. Itu saya mohon penjelasan. Ini adalah satu cara yang baik. Ini boleh dibuat dalam peraturan menteri. Dan KLRC adalah satu arbitration agency yang ada di Kuala Lumpur. Dan agensi ini memang melatih dan melantik siapa-siapa menjadikan adjudicator. Adjudicator ini siapa pun boleh jadi adjudicator sebagai pengadil. Jiran pun boleh kalau dua pihak setuju. Ini yang penting. Dan tadi Kuala Kedah cakap apa,
tak ada perkataan lain adjudicator, tapi perkataan bahasa memang pengadil saja kan. Tapi ini adjudicator ini dipaham pihak Dewan Pustaka pun telah bahasa itu telah pun setuju ini adjudicator ni, adjudikasi ni. Dan sebab saya bentangkan view ini, ramai ahli yang berhormat pun tak ada dalam, dan selepas mereka masuk sudah keluar jauh dari view yang sebenar. Tapi saya bagi tahu sedikit, yang saya sempat jawab adalah arau e-bayaran, e-payment. Kita akan ada juga, tapi kita cuba mengambil tiba ini sebab kita dapat juga menjalankan e-payment. Dan Kuala Selangor kita memang ada pihak CIDB mengiktiraf kontraktor, bagikan latihan supaya mereka dapat digradekan, dan memang untuk dapat rating mereka, grading mereka. Yang berhormat Teluk Intan juga kata adjudikasi siapa boleh dilantik. Saya tak kata siapa pun boleh dilantik, dan oleh pihak pusat Timantara Selantau, Kuala Lumpur atau KLRCA pun juga, dan fee kita belum tentukan lagi. Dan juga saya lihat banyak tu sudah saya, dan Kota Raja ini isu-isu memang berkaitan dengan pihak PBT dan dalam akta building housing building law, ada Suruhanjaya pembangunan, ada kita ambil perhatian hal ini. Mungkin semua projek swasta, semua projek kerjaan termasuk dalam akta ini boleh digunakan. Akta ini boleh digunakan. Tapi kalau yang penting memang agreement yang ada supaya kita dapat menjalankan tugas media atau adjudikasi. Dato' Yang Pertua, saya fikir kerana saya telah pun bentangkan ini dengan sangat detail, saya harap jugalah Menteri, sikit lagi Menteri. Buat Menteri kan selalu ni. Bukan Menteri, tadi soalan saya tadi spesifik tadi. Kita tahu Pusat Arbitrasi Kuala Lumpur ini satu badan yang kecil, dan kebetulan saya tidak mau timbulkan isu ni, tapi kita tahu ada isu human resource-nya, banyak komplain. Itu dari segi credibility Center of Arbitration. Ditukar pengarah pun kita tahu benda ni, tapi saya tak nak masuk detail. Tapi yang lebih saya minat dari segi support sistemnya itu, bagaimana di dalam untuk menghasilkan adjudicator yang berwibawa. Kita tahu mampukah dari segi dengan izin capacity buildingnya, maksudnya dia nak buat, dia kan ada sekolah, mungkin dia perlu bekerjasama dengan bar council, tetapi ianya tidak diterjemahkan di dalam akta ini. Tapi persoalan saya itu, apabila kita beri kuasa kepada pengarah tu, dia yang boleh tentukan, dia yang boleh latih dan sebagainya, sehingga kan tadi Menteri dengan jujur mengatakan banyak lagi perkara yang belum dipastikan. Tapi persoalan saya, untuk memberi kuasa di peringkat ini di bawah rang undang-undang dengan izin is a statutory provision. Saya khawatir sejauh mana kewibawaan center Pusat Arbitrasi Serantau Kuala Lumpur ini. Dulu memang secara tradisinya ialah mantan-mantan hakim daripada kalau silap saya ialah
dengan Yang Arif Zakaria Yatim, sehinggalah Syed Aidit, dan sehinggalah yang terbaru ialah Encik Sundara Raju, ya, seorang prolific, menulis buku banyak mengenai arbitrasi. Tetapi persoalan saya dari segi institusi secara keseluruhan itu, mampukah mereka membantu kerajaan dalam pastikan institusi ini dapat menghasilkan edukator yang berwibawa, timbul lagi isu-isu akreditasi dan sebagainya. Itu yang persoalan saya. Mungkin Menteri boleh jelaskan apa persediaannya itu. Dato' Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Ahli Pulau. Tadi kita kata lantikan adjudikator boleh jadi jiran kita pun boleh dilantik, dan mereka ini adalah sebagai pengadil untuk di antara dua, supaya masalah mereka boleh diselesai dengan cepat, kos yang tidak tinggi. Memang apa yang disuarakan oleh Yang Berhormat Ahli Pulau, kita akan melihat bagaimana mempertingkatkan KL GCA ini, RCA ini. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, saya ingat ini telah pun memberikan jawapan apa yang saya tidak dapat jawab kerana banyak isu-isu sudah keluar dari apa yang kita bincang. Apa yang saya tidak dapat menjawab, saya akan coba bagikan secara bertulis. Sekian, terima kasih Datuk Yang Di-Pertua.